Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah diberi tugas untuk mengulas kajian yang kami jalankan berkaitan keselamatan sepadan negara dari sudut pencerobohan sepadan seperti serangan keganasan, migrasi, penyelundupan dan pemerdagangan manusia. Kajian ini juga menyentuh hubungan antara faktor pencerobohan dengan keselamatan sepadan negara. Faktor pencerobohan yang dikenal pasti dalam kajian ini adalah seperti tuntutan hak wilayah, kedudukan geografi, keinginan untuk perlindungan dan peluang pekerjaan. Sepadan negara adalah merupakan satu garis sempadan yang membahagikan satu kawasan geografi dengan satu kawasan yang lain. Secara umum, garis sempadan boleh diklasifikasikan kepada sempadan antarabangsa dan sempadan informal, iaitu perbezaan budaya, pengagihan kewilayahan etnik dan dorongan keagamaan. Pada ini wujud juga konflik sepadan antarabangsa. Konflik sepadan antarabangsa biasanya berlaku apabila dua atau lebih negara bersaing secara terbuka mengenai kawasan atau wilayah dan mengatakan kawasan tersebut di bawah wilayahnya atau negaranya, seperti yang terjadi di Sabah pada 22 Jun 1962, di mana Presiden Filipina pada masa itu Michael Packer pernah mengemukakan secara memo peringatan Eid Memorial untuk menuntut Sabah dengan dakwaan Sabah sebahagian daripada wilayah Filipina. Sebuah negara yang berdaulat itu adalah negara yang mempunyai penduduk yang menetap di satu wilayah yang mempunyai sempadan yang jelas dan mempunyai kerajaan yang berupaya untuk mengawal hak ehwal dalam negara serta mempunyai kebebasan mengadakan hubungan dengan mana-mana negara. Apabila membincangkan tentang soal kedaulatan negara, ia secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan soal keselamatan negara. John Paddington Thomas Hobbes menegaskan betapa perlunya satu kuasa yang padu yang harus diterima oleh semua pihak dan tiada siapa pun yang harus melanggar kedaulatan sebuah negara. Sebagai unit-unit dalam konteks negara, peranan semua pihak dalam arti mempertahankan kedaulatan negara amat penting kerana ia akan membawa implikasi terhadap memperkasa soal ketaatan dan tak berbelah demi menjamin keselamatan terhadap negara. Apa yang kita lihat, keselamatan sepadan negara masih terkukat walaupun terdapat agensi berkuasa yang bertanggungjawab memastikan kedaulatan negara tidak dikukat oleh ancaman luar. Agensi penguatkuasaan seperti PDRM, Maritim, Kastam dan Tentera telah ditugaskan menjaga keselamatan sepadan negara dan diberi kepercayaan menangani sebarang ancaman tersebut. Namun, kejadian ini masih berlarutan. Pernyataan media menunjukkan bahawa kegiatan penyeludupan seperti penyeludupan senjata api, pengedaran dadah, penyeludupan migran, perbudakan manusia, penculikan, serangan tentera Sulu dan lain-lain ancaman keganasan ini masih berlaku, seolah-olah tindakan penguasaan oleh agensi yang berkaitan di sepadan begitu lemah. Dengan ini, itu sahaja daripada saya. Seterusnya mengenai punca-punca dan kesan-kesan pencerobohan sepadan akan dihuraikan secara lanjut oleh ahli kumpulan saya yang seterusnya. Iaitu setakat ini daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya Tuan Wan Muhammad Khairul. Saya pula ditugaskan untuk mengulas perihal objektif kajian, punca atau sebab berlakunya pencerobohan sempadan di negara kita, serta kesan dan implikasi pencerobohan ini terhadap isu keselamatan negara. Objektif kami adalah untuk mengenal pasti hubungan di antara isu keselamatan negara dengan kedudukan geografi, perlindungan, peluang pekerjaan dan juga tuntutan hak wilayah.
Kedudukan geografi Malaysia yang berada di tengah-tengah rantau Asia Tenggara telah menyebabkan negara kita menjadi perhatian dari pihak yang berkepentingan di rantau ini. Ancaman keselamatan ini terdiri daripada ancaman dari negara serantau menyebabkan berlakunya aktiviti penyelundupan seperti penyelundupan dadah dan juga penyelundupan barangan kawalan seperti beras, produk-produk tembakau dan juga penyelundupan senjata api. Kedudukan geografi yang strategik juga menarik ancaman antarabangsa, menyebabkan kuasa-kuasa besar tertumpu kepada negara kita. Seperti isu negara China yang telah meletakkan kapal perang mereka di perairan kita sebagai satu ancaman untuk menguasai Laut China Selatan. Hal ini secara tidak langsung telah mengganggu kedaulatan negara kita dan boleh menyebabkan konfrontasi secara ketenteraan di antara negara kita dan juga negara China. Isu perlindungan terutamanya daripada pencari suaka juga merupakan faktor penarik untuk berlakunya pencerobohan kesempatan. Dasar Malaysia yang menyokong penuh dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip asas yang terkandung dalam Piagam ASEAN telah menentang penggunaan kekerasan, tidak campur tangan dalam politik dalaman negara anggota serta mengutamakan penyelesaian pertikaian secara aman sebagai kunci utama dalam mengekalkan keamanan, kestabilan dan kemakmuran merupakan faktor penarik utama bagi pencari suaka mencari perlindungan di negara kita. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran mengejut pelarian etnik Rohingya iaitu kaum minoriti Muslim yang tinggal di bahagian utara Myanmar iaitu wilayah Arakan atau Rakhine pada tahun 2015. Hal ini telah membuka peluang bagi tekon-tekon laut dan tekon-tekon darat untuk mengaut keuntungan secara tidak sah melalui aktiviti penyelundupan dan eksploitasi terhadap mereka yang terdesak untuk mencari perlindungan di Malaysia. Hal ini dibuktikan apabila pelarian ini mendakwa mereka terpaksa membayar sejumlah wang kepada tekon-tekon ini untuk khidmat penghantaran ke Malaysia. Tawaran pekerjaan juga menjadi punca berlakunya pencerobohan sempadan. Upah kerja atau gaji yang tinggi berbanding di negara jiran mendorong rakyat dari negara serantau untuk datang dan bekerja di negara kita. Kedudukan ekonomi Malaysia yang mantap dan kukuh mewujudkan banyak sektor dan industri yang memerlukan tenaga kerja secara kukal. Aktiviti perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga asing berlaku bila ada rakyat dari negara jiran yang kurang berkemampuan terpaksa berhutang dan dikenakan kadar faedah yang tinggi oleh agensi pekerjaan yang membawa masuk mereka ke negara kita. Punca seterusnya adalah tuntutan hak wilayah seperti mana yang telah berlaku di Sabah pada tahun 2013. Pencerobohan di Lahad Datu yang mengejutkan negara dipelopori oleh kumpulan Angkatan Senjata Rakyat Filipina yang mendakwa penyokong kuat Kesultanan Sulu. Serangan ini terjadi kerana mereka menuntut Sabah untuk dikembalikan kepada Kerajaan Sulu. Pencerobohan ini, walaupun akhirnya dapat dipatahkan oleh pihak berkuasa kita, telah mengorbankan 10 anggota keselamatan yang terdiri daripada pelbagai agensi keselamatan negara. Konfrontasi seperti inilah yang kita cuba elakkan kerana ianya secara langsung telah menyebabkan kematian kepada anggota keselamatan dan juga merupakan rakyat Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada rakan saya iaitu Tuan Muhammad Khairul dan Tuan Muhammad Firdaus. Saya pula ditugaskan untuk mengulas perihal langkah-langkah kerajaan yang telah dibuat terhadap isu keselamatan sepadan negara. Antara langkah-langkah yang perlu dibuat ialah menubuhkan agensi tunggal iaitu Agensi Kawalan Sepadan Negara Malaysia. Agensi ini berperanan untuk meningkatkan penyelarasan proses pemeriksaan secara efisien melalui single clearance mechanism dalam mempertingkatkan aspek keselamatan di samping cara perdagangan atau trade facilitation. Langkah seterusnya pula juga perlu melihat secara holistik berangkumi keperluan sumber manusia, pengurusan kewangan dan aset serta hubungan strategik, koordinasi dalam memelihara dan menguruskan sepadan negara,
Dalam hal ini, aset-aset di sempadan seperti pagar atau tembok sempadan dan kamera litar tertutup, CCTV serta pendekatan berasaskan teknologi seperti drone akan dipertingkatkan untuk mengawal sempadan darat. Penggunaan drone untuk pergi kepada tempat-tempat yang tidak boleh dipergi dengan berjalan kaki seperti sukar, seperti kena masuk ke dalam lorong-lorong tikus. Langkah seterusnya pula dalam bidang logistik. Hal ini ditugaskan untuk kawalan maritim seperti offshore petrol vessel atau kapal peronda, serta bot pemintas 12 meter perlu ditambah juga. Langkah seterusnya kompleks CIQ, iaitu Custom Immigration Quarantine juga perlu dibina dan dilengkapi dengan pagar keselamatan jenis anti-climb di keseluruhan kawasan seperti yang kuat seperti di Johor, Bukit Kayu Hitam, dan diawasi oleh kira-kira 300 unit kamera litar tertutup berdefinisi tinggi. Manakala pengimbas kargo juga turut perlu dipasang di laluan kenderaan berat bagi memastikan pemeriksaan lebih rapi dijalankan ke atas semua barangan yang memasuki negara ini. Kesimpulannya, sesebuah negara perlu diukur melalui satu garis sempadan antarabangsa yang memisahkan antara kedaulatan negara-negara di seluruh dunia. Sekiranya negara tidak mempunyai kuasa yang tertinggi atau kuasa yang selalunya tercabar, maka dengan sendirinya kedaulatan sesebuah negara boleh terjejas. Justru keselamatan sempadan negara Malaysia perlu mempertingkatkan demi menjaga dan memelihara kedaulatan negara. Kajian lepas mendapati betapa rapuhnya keselamatan sempadan negara Malaysia, walaupun terdapat agensi-agensi yang menjaganya seperti PDRM, Maritim dan Tentera ditempatkan di sempadan negara dengan mengadakan operasi-operasi, namun kegiatan penyeludupan, penculikan dan perdagangan manusia, pencabuhan tentera Sulu di Lahad Datu dan kedatangan pendatang tanpa izin iaitu parti masih juga berlaku. Satu kajian perlu dilakukan bagi mengatasi masalah ini secara holistik dan komprehensif. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.